Islam yang mutakhir ini mengambil pandangan mereka, di antaranya jika terlihat Nabi SAW dalam berhadapan dengan musuh. Zaman Nabi, musuh menyerang Nabi pada cara dengan senjata-senjata, dengan syair-syair. Jadi Islam dia mesti sama. Bila penyair musuh menyerang Islam, maka Islam dia mesti siapkan juga penyair Islam. Apabila muzik-muzik yang menghina Islam banyak, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah begitu banyak, maka Islam wajib buat kumpulan nasyid untuk lawan balik. Begitulah juga apabila umat Islam berhadapan dengan filem-filem, filem-filem yang melalaikan manusia, umat Islam kena buat filem yang mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada 3 hari lepas saya buka dalam internet, dapat satu gambar bagaimana pelukis dari negara Arab. Dia buat gambar Spiderman, Incredible Hulk, semua pakai sembahyang dan dia buat itu. Dia kata kami mahukan kata-kata yang mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat sembahyang berjemaah 5 orang. Situ ada Spiderman, Captain America, ada Hulk, Incredible Hulk, ada berapa kata-kata yang masyhur di dunia. Superman semua pakai sembahyang berjemaah. Jadi nak mengajak kepada manusia supaya apabila buat filem, ajak manusia supaya menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana dalam bab syair ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi ini bukan syair, bukan penyair Nabi ini. Sebab itulah ada syair-syair yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh sahabat, ditegur oleh isterinya Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, bukan macam ni syairnya. Kata Nabi, aku tak hati syair. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di lidah Nabi, di antara lain, Nabi tidak pandai bersyair di atas dasar untuk memelihara Nabi daripada orang tuduh dia sebagai penyair. Jadi hadis yang pertama ini daripada Aisyah, ia berkata, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri, qala kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawaha wa yatamathalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Seorang bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendendangkan syair? Mendendangkan syair. Lalu Aisyah menyatakan bahawa beliau, yakni Nabi, pernah meniru. Nabi pernah tiru syair Ibnu Rawaha. Siapa Ibnu Rawaha ini? Ibnu Rawaha ini Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair Islam. Di antara sahabat Nabi orang Ansar, Hazraj. Dan dia merupakan penyair Islam yang begitu hebat di dalam syairnya. Syahid wafatnya ketika peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, ia menggunakan syair untuk memberi semangat kepada pejuang-pejuang Islam. Jadi dengan sebab itulah menjadi satu sunnah juga, apabila nak berjuang, apabila nak pergi ke medan perang, dia ada lawanan-lawanan dia. Itu di antaranya kasnya yang terjadi. Iaitu bila dah ramai itu ada lawan. Lawan tu tak ada benda dah. Datang mereka apa sampai. Jadi di atas dasar itu Abdullah ibn Rawaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, dan juga beberapa peperangan yang lain, melainkan Fathu Mekah. Fathu Mekah dia tidak dapat bersama, dan di antara ketua peperangan di dalam peperangan Mu'tah. Mu'tah ni Baitul Islam
berlawan dengan tentera Rom, dan pada waktu itu gugur syahid Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, ada seorang lagi sahabat. Sehinggalah panji ataupun bendera Islam itu diambil alih oleh Khalid ibn Walid. Di sinilah Khalid ibn Walid mula terkenal. Dia bawa balik tentera Islam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gembira di atas dasar kecekapan dan kebijaksanaan Khalid ibn Walid di dalam membawa tenteranya. Cuma Khalid ibn Walid ini bukan perang pada waktu itu, cuma dia silangkan tentera. Dia silangkan tentera, kemudian dia buat pembarisan tentera itu yang besar, seolah-olah menerima kedatangan tentera dari belakang. Jadi bila musuh nampak, dia kata umat Islam datang ke ramai ni, lalu mereka lari. Mereka lari dan akhirnya selamat umat Islam. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala membawa naik roh Ja'far bin Abi Thalib abang kepada Sayyidina Ali dengan diterbangkan rohnya. Sebab itulah dipanggil Ja'far At-Tayyar, yang mana terbang. Ja'far At-Tayyar kerana roh itu Allah Ta'ala buatkan sayap dia terbang. Ini di antara kemuliaan Ja'far bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW daripada inilah juga Nabi kata isna'u, buatkanlah makanan untuk keluarga Ali Ja'far. Kerana Ja'far meninggal di keluarganya, Nabi suruh sahabat buatkan makanan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib ini. Dia ada pembahasan berkenaan dengan temui arwah. Kalau kita ni dia akan berujar, setengah orang dia kata sepatutnya orang kalau buatkan untuk keluarga si mati, bukan si mati buat. Seperti mana yang berlaku di zaman Nabi SAW apabila ada kematian, Nabi kata isna'u, kamu tolong buat untuk dia. Hari ini tuan rumah buat. Jadi di atas dasar itu dia hak juga tengok ada kemampuan buat. Kerana dalam Islam ini kadang-kadangnya ada perkara-perkara yang besar amal ibadahnya, umpama beri makan. Jadi niat kami makan pahala sampai kepada si mati. Ini pun sebahagian yang dibahaskan oleh para ulama, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah adalah kitabnya Fatwa dalam Fatwa Majmu' al-Fatawa, dan juga begitulah juga di dalam mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkenaan dengan pahala itu sampai. Imam Syafi'i juga meletakkan bahawa doa sampai kepada si mati. Ada pembacaan Al-Quran dia tak sampai kepada si mati kata Imam Syafi'i, dan ulama yang lain menyatakan sampai, melainkan sampai dengan sebab doa. Jadi di atas dasar beri makan tadi yang Nabi SAW kata isna'u li ali Ja'far, buatlah untuk keluarga Ali Ja'far makanan kerana mereka sedang bersedih sekarang ini. Di atas dasar keluarga Ja'far miskin, ada keluarga dia miskin, dah dia susah, miskin, kematian suami, anak-anak yang ramai, menjadikan kesedihan itu dia bertambah. Jadi Nabi SAW kata buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Tapi kalaulah mati pakai petrol susah, takkan kita nak buat. Jadi ada banyak duit. Itu di antara. Baik. Jadi Abdullah bin Rawahah syahid di medan peperangan Mu'tah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dan di antara sahabat penyair, penyair yang begitu hebat. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengungkapkan syair yang pernah dibaca oleh Abdullah ibn Rawahah, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Maksudnya, dan berita-berita akan disampaikan kepadamu oleh orang yang tidak kamu bekal, oleh orang yang tidak kamu beri bekal. Di mana sebahagian ulama mensyaratkan, dia kata syair ni asalnya bukan datangnya daripada Abdullah ibn Rawahah. Dia adalah syair daripada seorang yang bernama Tarfah.
Tarfah ni penyair. Dia ada 7 orang penyair yang begitu hebat di dalam sejarah syair. Di antaranya Imrul Qais, dipanggil Amirul Syu'ara, ketua bagi penyair Arab. Amirul Syu'ara adalah Imrul Qais. Dia ni tidak Islam, tidak Islam, tetapi bahasanya begitu tinggi, menjadi rujukan. Dan saya sempat belajar masa tahun 5 di Pakistan. Syair, 7 syair yang digantung Sab'ul Mu'allaqat, 7 syair yang digantung di Kaabah. Mereka ada pertandingan syair ni, seperti mana hari ni pertandingan lagu, juara lagu minggu ini. Dulu zaman dulu juara syair tahun ini digantung di Kaabah setahun. Orang boleh baca, tahun depan tanding lagi, siapa menang maka syair dia akan digantung di Kaabah. Dan di antaranya syair-syair tersebut ada yang bernama Tarfah. Jadi di antara itulah Tarfah inilah yang diambil syairnya oleh Abdullah bin Rawahah, dan kemudian Nabi SAW membacanya seperti mana yang disebut oleh Aisyah. Qalat kana, adalah Nabi SAW yang tamassal bi syair Ibn Rawahah. Satu, wa yatamassal bi qawli wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi. Baik, di sini ada sebagian ulama menyatakan maksud yang kedua daripada hadis ini. Dia dua. Yang pertama, tengok kepada lafaz hadis, kana yatamassal bi syair Ibn Rawahah, ada koma situ. Maknanya Nabi SAW kadang-kalanya menyebut syair Abdullah bin Rawahah. Satu. Yang kedua, wa yatamassalu, dan kadang-kadangnya Nabi SAW merakamkan ataupun mengulangkan syair wa ya'tika bil akhbar ma lam tusawwidi. Jadi ada dua keadaan sini. Yang pertamanya, Nabi suka untuk mengulangkan syair Ibn Rawahah. Yang kedua, Nabi suka mengulangkan syair wa ya'tika bil akhbar ma lam tusawwidi. Jadi para ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan syair Ibn Rawahah yakni syair-syair mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah. Dan satu lagi syair Tarfah, Ibnu Tarfah, nama Qais, Ibnu Tarfah, yang meletakkan syairnya, satu dilakal ayyam ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbar ma lam tusawwidi. Di sana ada satu riwayat Aisyah menyatakan kana abghadul hadis ilaihi syair. Ada satu riwayat yang menyatakan bahawa Nabi sangat benci kepada syair. Tetapi mengaku Nabi SAW mengulangi syair ini. Jadi para ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan syair yang Nabi benci itu adalah syair-syair yang memuji patung-patung berhala-berhala. Dan juga syair-syair yang tidak ada unsur-unsur ketuhanan. Semua syair yang memuji Tuhan-Tuhan dan juga agama-agama yang batil. Iaitu yang dimaksudkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis seterusnya, Abi Hurairah radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syair yang paling benar pernah diucapkan adalah syair Labid. Siapakah dia Labid ini? Labid ini seorang penyair. Dia akhirnya memeluk Islam. Yang disebut oleh para ulama bahawa nama Labid ini seorang yang Labid bin Rabi'ah namanya. Labid bin Rabi'ah as-sahabi, yang mana sebelum dia meluk Islam dia pernah mengeluarkan kata-kata ini. Syairnya di sebelah, ala kullu syai'in ma khalallah batila. Ingatlah setiap sesuatu selain Allah pasti binasa. Nabi kata asdaqa, maknanya hampir-hampir
dekat dengan makna Al-Quran, kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, semua manusia, semua makhluk akan fan. Fan ni binasa. Orang Melayu panggil pana. Pana itulah. Pana ni akan fana, makna binasa. Semua akan binasa, melainkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebut begitu. Labik ini sebelum Quran turun dia dah sebut dah, ala kullu syai'in ma khalallahu batila, ingatlah setiap sesuatu selain Allah akan binasa, sudah pasti akan binasa. Jadi dengan sebab itu, maka perkataan syair ini ada kaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Maka di atas dasar itulah maka para ulama meletakkan bahawa syair-syair ia ada kaitan dengan kebenaran Islam, maka dia diizinkan. Wa kada Umayyah bin Abi Salih ay yuslima, dan Umayyah bin Abi Salih hampir masuk Islam. Siapa dia? Umayyah bin Abi Salih itu penyair juga. Apabila dia mendengar syair ini, dia hampir-hampir nak masuk Islam. Tapi tak masuk Islam, dia hampir. Dekat dah nak masuk, tetapi tak masuk juga. Tapi maknanya dia di antara penyair yang melihat sesuatu syair itu dengan keindahan-keindahannya, hampir-hampir dia nak masuk Islam, tetapi dia tidak masuk Islam. Dan Umayyah bin Abi Salih ini dia suka kepada syair-syair yang bentuk-bentuk yang begitu baik, syair-syair yang mengajak manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi di atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala dia boleh jinakkan hati-hati manusia, walaupun manusia itu tidak Islam, tetapi sekurang-kurangnya dia cenderung kepada kebaikan. Sebab itu dalam Islam ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kadang-kadang ada manusia yang jahat tetapi dia membantu Islam. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui laki-laki yang fajir, yang jahat. Yang jahat pun boleh tolong Islam. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian seterusnya hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali atau al-Bujli. Dia meriwayatkan, asaba hajarun isba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillah ma laqiti. Jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena batu bila di dalam medan peperangan Hunain. Dalam medan peperangan Hunain. Peperangan Hunain Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Bila? Pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah umat Islam daripada Madinah pergi ke kota Mekah, jumlah mereka 10,000 orang. Kemudian yang memeluk Islam di Mekah 2,000. Jadi 12,000. Mereka nak perang ke Hunain. Oleh kerana dalam jumlah peperangan umat Islam sebelum ni tak pernah mencapai 12,000. Yang 12,000 ni satu tentera yang kuat. Jadi umat Islam dia bercakap tu lain lah. Dia kata kita jentik-jentik je lah, sekarang ni kita dah ramai. Tak perang mana dah kita ramai. Dulu ya, dalam peperangan Badar jumlah kita 313. Dalam peperangan Uhud jumlah kita 1,000 orang. Tapi kali ini jumlah kita 12,000. Siapa nak ngalah kita 12,000? Jadi ketika mereka turun sahaja ke lembah Hunain, mereka diserang dengan serangan hendak, menyebabkan berterabur lagi. Sebab itu Allah Ta'ala tegur, wa yauma Hunainin in a'jabatkum katratukum. Pada peperangan Hunain kamu rasa gah, rasa bangga, rasa sombong dengan banyaknya kamu. Falam tughni ankum syai'a, sikit pun banyak tidak menjadi kekerunan musuh sedang kamu akhirnya kamu berkeliaran lagi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam luka jarinya. Lalu Nabi untuk menenangkan jiwanya dan juga para sahabat,
Nabi kata, hal anti illa isba'un damiti, engkau hanya jari jemari yang berdarah. Wa fi sabilillah ma laqiti, kalau tidak kerana jalan Allah sudah tentu kamu tak luka. Ataupun kalau tidak kerana jalan Allah Subhanahu wa taala, maka luka ini tidak dibalas oleh Allah. Tetapi dengan sebab fi sabilillah, luka pun boleh dapat pahala. Sebab itu dalam Islam ini peluh kepada pahala. Peluh kepada pahala. Siapa? Orang yang peluh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, dia memakai tudung, orang lain tak pakai tudung, dia pakai tudung panas, dia peli pula, tak benda pakai tudung panas-panas ni, bukalah tudung. Tak, dia biar tak tudung. Biarlah peluh di atas dasar bertudung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini semua ada nilai. Apabila fisabilillah, maka dia ada nilai. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan menimbang tiap-tiap sesuatu daripada kuda yang dipelihara untuk fisabilillah. Maka ditimbang ghaus, yakni najis kuda, air kencing kuda, bulu kuda, termasuklah debu-debu yang melekat di kaki-kaki kuda, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pernah panggil Ibnu Abbas. Dia tak pernah Hajjaj. Ibnu Abbas dah tua dah. Ibnu Abbas dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku ada kuda. Ditunjukkan kuda yang cukup hebat. Dia kata, kuda aku dengan kuda Nabi mana hebat. Sebab kamu sempat hidup nama Nabi, Hajjaj ni tak sempat. Hajjaj ni di antara pemimpin yang zalim. Ibnu Abbas kata, air kencing kuda lebih baik daripada badan kamu. Air kencing kuda Nabi lebih baik daripada jasad. Dia ada kuda, kalau-kalaunya nak tengok kuda Nabi dengan kuda dia mana hebat. Ibnu Abbas kata, air kencing kuda tu dengan nilai badan kamu, air kencing kuda lagi boleh. Air kencing kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang harta rampasan perang daripada Irak. Sekotak, ada satu kotak. Jadi dipecahkan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dikeluarkan satu, dalam kotak ada kotak pula. Jadi sudah tentulah dalam kotak ada kotak, ada benda yang berharga. Lalu ditawarkan, siapa nak beli kotak ni? Ya, dia dah SK menteri-menteri dia. Dia kata, aku nak beli, naik harga bidah. Sampailah harganya hampir 20,000 dinar. Dinar ni nikmat lah. Malik bin Dinar, seorang ulama, dia kata asal dinar ini daripada dua perkataan. Yang pertama din, yang kedua nar. Din makna agama, nar makna api neraka. Kalau kamu erti menguruskan dinar, maka kamu akan selamat daripada neraka. Kalau kamu tidak erti menguruskannya, kamu akan hilang agama dan kamu akan dapat neraka. Jadi apabila dibuka kotak obah ni sampai 20 dinar ini, buka saja kotak tu, rupanya ada tak ada benda yang ada dalam. Melainkan kertas, sepotong kertas. Dan dibaca kertas tersebut, dia tulis dalam tu, siapa yang ingin memanjangkan janggut, maka sikapkanlah ke bawah. Itu tulisan apa? Siapa yang ingin panjangkan janggut, maka sikaplah ke bawah. Itu saja, harganya 20,000 dinar. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jundub, baca biodata sikit berkenaan dengan Jundub bin Sufyan, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bajali nama kabilah beliau, dan laporan hadis beliau diterima oleh jamaah hadis, ulama-ulama hadis. Kemudian hadis 237, Bara' bin Azib melaporkan, meriwayatkan bahawa qala lahu rajulun afarahtum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nas talaqathum hawazin bin nabal. Ini kisah dalam peperangan Hunain tadi. Ini hadis yang rintitan yang sama dalam peperangan Hunain. Seorang laki-laki bertanya kepada Bara,
adakah kamu semua lari meninggalkan Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain? Bila turun sahaja ke lembah Hunain, mereka diserang, apakah kamu lari? Pada waktu itu, keadaan yang ramai itu dalam keadaan tidak bersedia, akhirnya mereka berpecah. Sehingga kan Nabi SAW memanggil mana sahabat yang pernah berbai'ah di bawah tahta syajarah yang di dalam bai'atul ridwan. Nabi panggil, siapa yang pernah berbai'ah dengan aku di bawah pokok samurah. Dan pokok tu mari sini. Siapa di sahabat mana-mana yang pernah berbai'ah dengan aku, maka datang. Nabi panggil sahabat-sahabat ketika sahabat dah berpiara lari. Dan pada waktu itu Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kaldai Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika musuh yang begitu banyak, Nabi mengambil tanah atau pasir segenggam, lalu Nabi baca syahatil wujuh, syahatil wujuh. Syahatil wujuh ni maknanya gelapkan muka. Lalu Nabi balik, jadi musuh tak nampak pergerakan sahabat, sehinggalah sahabat datang semula kepada Nabi. Dan daripada itu maka Nabi lancarkan balik serangan dan Islam mendapat kemenangan. Dia berbeza di antara peperangan Uhud dengan peperangan Hunain. Peperangan Uhud umat Islam menang. Umat Islam dah menang. Peperangan Uhud ni umat Islam dah menang. Tetapi oleh kerana tak dengar cakap Nabi yang duduk di atas bukit turun mengutip harta rampasan perang, maka akhirnya kalah. Jadi peperangan Uhud menang dulu kata kalah. Ada peperangan Hunain ini dia suka cerita dusta, dia kalah dulu, tapi akhirnya menang. Dan daripada peperangan Hunain inilah ghanimah yang begitu banyak, harta rampasan perang yang begitu banyak. Selepas berjaya sahaja peperangan Hunain ini, Nabi SAW mengagihkan harta rampasan perang, diberikan kepada Abu Sufyan yang baru mula Islam 100 ekor unta. 100 ekor unta, 100 ekor unta. Dan unta zaman dulu dia berapa kereta? Kita dapat 100 buah kereta BMW. Tak tahu mana? Depan rumah, belakang rumah, tepi rumah, ada. Jadi datang lagi, dia kata, wahai Rasulullah, anak aku Muawiyah pun nak juga. Nabi kata, ambil 100 ekor unta lagi, beri kepada mereka. Kemudian datang lagi beberapa orang yang baru bermula Islam, minta, Nabi pun bagi. Kemudian 20,000 ekor kambing, 20,000 ekor kambing, banyak tu diberikan kepada orang Mekah. Jadi bila diberi banyak ini, akhirnya mari syaitan sentiasa ada, dia buat bisikan pula kepada sahabat-sahabat Ansar. Dia kata, tengok Nabi SAW dia pilih Qurani ni je. Orang Mekah yang dia beri. Kita hak beri dia tempat tinggal di Madinah, dia tak ingat kepada kita sekarang ni. Jadi di atas dasar itu, cakap-cakap ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi menghimpunkan kembali sahabat-sahabat Ansar. Lalu Nabi kata, aku dengar kamu kata begini. Lalu Nabi jelaskan bahawa mereka adalah orang yang baru memeluk Islam. Mereka ni orang yang baru memeluk Islam. Biarlah mereka bawa balik kambing unta ke rumah mereka, kamu orang Ansar bawa balik Nabi ke negara mereka. Seandainya kata Nabi, Ansar melalui satu tempat, orang lain bawa satu tempat, Nabi kata, aku akan ikut Ansar. Seandainya Ansar mereka mengharungi laut, aku juga akan mengharungi laut. Aku tetap bersama dengan Ansar. Nabi SAW menjelaskan ini, akhirnya orang Ansar menangis, basah janggut-janggutnya. Di atas dasar Nabi nak sedarkan mereka, biarlah mereka bawa balik unta, biarlah mereka bawa balik kambing, kamu bawa balik Rasulullah SAW. Kambing dibandingkan dengan Nabi apa? Tak ada nilai. Jadi dengan sebab itulah berlaku, kata berlaku dalam masalah dunia ni.
orang lain dapat dengan runtuh, kita salah runtuh pun tak dapat. Jadi oleh kerana itu tak pelik, biarlah mereka dapat, kita tak dapat tak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitulah keadaannya, nak menenangkan orang Ansar. Biarlah orang Mekah bawa balik unta, kambing atau rampasan perang, kamu bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli antaranya. Jadi dalam peperangan Hunain ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Allah Taala banyak dah bantu di banyak-banyak tempat peperangan. Wa yauma Hunain, tetapi dalam medan peperangan Hunain kamu berasa takjub, berasa takabur, berasa sombong, gah diri. Maka dalam Islam itulah di antara kunci kekalahan. Jangan berasa hebat sangat. Tengok sini orang, tengok sini, jangan rasa itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Bara, adakah kamu semua lari meninggalkan Rasulullah dalam peperangan Hunain? Bara menjawab, demi Allah, Rasulullah tidak pernah mundur, tetapi tentera yang berada di barisan hadapan yang berpaling melarikan diri kerana mereka diserang dengan anak panah oleh kabilah Hawazin. Hawazin ini Hunain lah, dia Hunain. Cuma lihat kepada jawapan Bara. Bara ni dia pandai jawab. Dia tak kata lari, dia kata demi Allah Rasulullah tak pernah lari. Nabi tak pernah mundur ke belakang, tetapi tentera yang berada di hadapan saja. Dia tak kata lari belakang tak, tapi dia kata tentera yang berada di hadapan. Kerana perkataan lari dia bermedan peperangan dosa besar sebenarnya. Nabi sebut ijtanibu sab'u mubiqat, jauhilah kamu 7 perkara yang termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antaranya at-tawalli yaumuz zahab, kamu berpaling daripada medan peperangan, medan perjuangan, lari daripada perjuangan ini, maka termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlati, Nabi berada di atas bagal. Bagal ni kacukan kuda dengan unta. Kuda dengan kaldai. Maka dia melahirkan bagal. Bagal ni jasad badannya macam kuda besar, kepalanya kepala kaldai, bagal. Nabi dapat bagal ni hadiah daripada Raja Maqawqis, Raja Mesir, yang menghadiahkan kepada Nabi bagal. Namanya Ya'fur, nama bagal ini. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib akhizun bi rijamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Pada masa itu Rasulullah tetap berada di atas tunggangan beliau, manakala Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ini sepupu dia, sepupu anak Abdul Muttalib ini, di antaranya Abu Talib, Abu Lahab, Al-Harith ni, Al-Harith bin Abdul Muttalib, kemudian Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, jadi Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kendali tunggangan, memegang tali tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersyair, aku adalah nabi, aku tak pernah dusta. Ana nabiyyun la kadhib, aku adalah nabi yang tak pernah berdusta. Nabi tak pernah berdusta. Sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatah. Siddiq mana benar, tak pernah bohong. Semua Nabi tidak ada sejarah mereka berbohong. Cuma orang tanya tu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana ditanya siapakah yang memecahkan patung-patung berhala ini, maka Nabi Ibrahim kata, cuba tanya patung siapa. Kerana tapak ada lagi di leher dia. Jadi para ulama kata Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain mereka tidak bohong. Mereka bertauriah. Bertauriah ni biasa. Tauriah ini satu kalimah yang mempunyai 2 makna. Satu kalimah yang mempunyai 2 makna dalam bahasa Arab dipanggil tauriah. Dan tauriah ini tidak bohong. Dia tidak namakan bohong. Kerana dia adalah satu kalimah yang diucapkan mempunyai 2 makna. Seperti mana Nabi Ibrahim ketika mana ditanya siapakah yang buat
sebagian ulama menghikayat bahawa Nabi Ibrahim tunjuk dia buah jari ni ke dia buah. Maknanya tak bohong. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana merisik ataupun melihat mengintai perjalanan musuh di dalam medan peperangan Badar, bertemu dengan seorang kampung ataupun badui yang sedang lalu di situ, lalu ditanya kepada Nabi dan sahabat, siapa kamu? Nabi kata bin Ma, daripada kabilah Ma, kabilah air. Jadi lepas tu Nabi terangkan balik, bukankah manusia semua jadikan daripada air mati? Jadi maknanya apa yang Nabi sebut adalah tauriah, tidak bohong. Adapun tipu daya diizinkan oleh Islam dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuklah yang disebut dalam Nabi al-harbu khud'ah, perang itu arti tipu daya. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengizinkan manusia berbohong dalam keadaan-keadaan tertentu. Boleh berbohong dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia buat cerita kisah seorang yang dikejar oleh musuh kejar, ataupun seorang nak bunuh. Dia kejar lari, akhirnya orang ni lari masuk dalam rumah kita, nyurut dia dapur. Dia pun sampai kita, ada orang kena nak bunuh dia. Kita berkata di belakang rumah, maka kita tak bijak. Sebab itu boleh bohong dalam keadaan nak menyelamatkan, dalam keadaan nak menyelamatkan nyawa seseorang. Ia ini pun ada yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Termasuklah juga mengumpat yang diharuskan. Imam Ghazali tulis ada tempat-tempat yang boleh kita umpat manusia. Sebab itulah orang yang tak faham, yang tidak memahami tabiat Islam ini, seringkali menganggap Islam ni, bila sebut Islam ni suci, dia kira suci betul. Tak boleh kata korang, tak boleh. Buat korang, kena ingat kita Islam bukan datang daripada kita. Islam datang daripada Nabi. Islam datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, aku boleh tersenyum, aku boleh membunuh. Maknanya Islam juga boleh bunuh. Yang kira Islam, Islam ni kena ya orang siapa, ya apa-apa orang buat hantarlah. Bukan gitu Islam. Sebab Islam ni jihad. Islam ada batas-batas kesabarannya. Yang kena faham. Sebab itulah orang tak faham. Jadi bila orang tak faham berkenaan dengan tabiat Islam, maka orang kata, apa kata korang je? Islam benar kan? Ada masa kena kata korang. Cuma fahaman, orang akan faham bila Islam ni dibakir baik. Jadi bila buat sikit yang kesalahan, maka dia akan jadi cerita yang besar. Cerita yang besar. Sebab itulah kalau orang yang dah biasa dengan maksiat, tak jadi masalah. Dia ada perempuan simpanan ke, tak boleh. Kalau tanya orang lain, apa dia? Dia makan tak disimpan itu. Dia makan tak disimpan. Tapi kalau kena kepada orang yang ada agama dan seumpamanya, maka dia akan jadi satu cerita yang besar. Sebab itulah Islam, dia ada sifat-sifat tabiat-tabiat. Di antara tabiat Islam, yakni jihad di antara tabiat Islam. Sebab itulah nak menjatuhkan Yahudi, dia tak boleh dengan cara perundingan, dia mesti dengan cara jihad ini. Sebab itulah Yahudi sentiasa mainkan peranan untuk menghapuskan jihad. Kerana jihad inilah yang boleh menjatuhkannya. Ini di antara kefahaman berkenaan dengan tabiat Islam itu sendiri. Baik. Aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Mengapa Nabi sebut Abdul Muttalib, tak sebut Abdullah? Sedangkan Nabi ini adalah anak Abdullah, bukan anak Abdul Muttalib. Dia kata, aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Kerana yang pertama, Abdul Muttalib itu lebih famous, lebih masyhur. Satu. Yang keduanya, Abdullah dia tak lama hidup. Seketika dia dah kahwin dengan Aminah. Ketika Nabi SAW berada dalam kandungan 7 bulan, maka wafatnya Abdullah ni wafat meninggal. Jadi tak seperti mana Abdul Muttalib yang usianya begitu panjang. Allah SWT berikan kepadanya jadi Nabi disebabkan kepada yang masyhur. Dia seperti mana ada orang dia ni cicit
tok dia dengan sana, moyang dia ulama. Jadi orang akan panggil cicit ke penali macam tu. Waktu penali dia hebat. Cicit ke cucu ke, maknanya menyebut orang yang hebat. Jadi di atas dasar itulah lahirnya ulama-ulama yang menyebut nama-nama, kebanyakan semua nisbah kepada sama ada tok nenek moyang mereka, seperti mana Ibnu Majah. Siapa ni Ibnu Majah? Sunan Ibnu Majah kita biasa dengar. Namanya Muhammad bin Yazid nama dia. Dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah ni tok nenek moyang dia ketujuh tu. Sebab apa? Sebab masyhurnya tok nenek moyang itu seorang yang alim, maka disebut Ibnu Majah. Allah sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tok nenek moyang ni nama Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Imam Bukhari sebut Imam Bukhari. Bukhara disebab kepada kampung dia. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Begitulah juga An-Nasai. An-Nasai. Dan termasuklah kitab-kitab atau ulama-ulama sahih yang di kitab-kitab Imam Nawawi. Jadi ini semua di antara kemasyhuran, meninggalkan nama untuk mengambil nama yang lebih masyhur. Maka inilah cara yang Nabi SAW sebut, aku adalah anak Ibnu Muttalib. Maknanya aku ni cucu, cicit kepada Abdul Muttalib, cucu kepada Abdul Muttalib. Ini di atas dasar dalam penggunaan bahasa Arab dia boleh buat demikian di atas dasar menyebut orang yang lebih masyhur. Kemudian hadis seterusnya 238, Anas bin Malik bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah pada umratul qada. Nabi nak pergi umrah pada tahun Hijrah. Lalu dihalang, berlakulah sulh Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-7 baru Nabi dibenarkan untuk melakukan umrah qada. Wa Ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi. Dan Ibnu Rawahah berjalan di hadapan. Wa huwa yaqul, dia kata, khallu banil kuffar an sabilih al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an naqilihi wa yuzhilul qalila an qalilihi. Faqala lahu Umar, ya Ibn Rawahah, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'r. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar, fala hiya asra'u fihim min nadhil nabal. Semasa Rasulullah masuki kota Mekah hendak melakukan umrah qada pada tahun 7 Hijrah, Ibnu Rawahah berjalan di hadapan beliau sambil syair, biarkanlah kaum kafir menempuh jalannya. Hari ini kami binasakan kamu semua, kerana Nabi sudah turun kebinasaan yang memisahkan kepala dari leher dan yang membuatkan kekasih melumpuhkan kekasihnya. Umar berkata kepada Ibnu Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, engkau bersyair di hadapan Rasulullah dan juga di tanah haram ini. Rasulullah berkata pula, biarkan dia, wahai Umar, kalimat-kalimat syairnya lebih menusuk, lebih tajam daripada panahan anak panah. Jadi makna Nabi setuju dengan syair Ibnu Rawahah, menunjukkan perkataan itu saja. Sebab itu hari ini pun nasyid ke lagu ke apa-apa yang betul dia punya seni katanya, maka Islam izinkan. Dulu orang membahas berkenaan dengan gitar, membahas berkenaan dengan dera, membahas. Hari ini mungkin tak bahas. Di atas dasar melihat kepada musuh. Memang dalam kitab-kitab yang lama dulu sebut, dia kata jenis bertali, jenis gendang yang sebelahnya ada juga penutup. Dia kata kosong macam kompang tak apa. Dulu nak bahas, hari ini tak ada dah gitar masuk dalam masjid, masuk dengan gitar. Di atas dasar berdakwah. Di atas dasar berdakwah. Syam kami kasih. Bawa gitar tu, Rasulullah. Kemudian yang nyanyi nasyid Ustaz Zul. Jadi oleh kerana itu, di atas dasar itu Islam membenarkan. Jadi Nabi SAW menyatakan, wahai Umar, kalimat-kalimat syair lebih menusuk daripada panahan anak panah. Di sini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Umar, di tabiat Sayyidina Umar dia tegas.
Dia kata, wahai Abdullah Ibn Rawaha, kamu mensyair depan Nabi di tanah haram pula ni. Mana dia peka dalam masa itu. Sayyidina Umar ni manusia yang cukup hebat. Hebatnya dia pandai meletakkan suasana. Sebab itu bila seorang laki-laki datang nak mengadu berkenaan dengan isterinya yang seumur beletih, komeh tak tahanlah, isteri duk beletih dengan dia, lalu nak mengadu kepada Sayyidina Umar. Sampai tepi rumah Sayyidina Umar, dengar juga Sayyidina Umar beletih dengan isteri dia. Jadi oleh kerana itu tak jadilah nak mengadu, kita nak mengadu hal masalah kita, dia kena juga. Ketika nak balik, Sayyidina Umar dah ketika mana dia nak pulang, Sayyidina Umar perasan apa. Dia kata, mari sini. Kenapa kamu? Dia kata, aku cuba nak lakukan, tak tahan isteri aku duduk beletih ni. Jadi aku sampai rumah kamu, dengar juga beletih. Dia tak jadilah. Seri lah kita. Lalu Sayyidina Umar kata, isteri kita ni, dia pergi rumah, kain baju kita ni, dia basuh. Anak kita ni, jaga makanan minum kita ni, masak. Maka biarkanlah, berikanlah dia. Kalau ikut Sayyidina Umar ni orang berat. Kalau dia selesai dah, banyak dah peristiwa-peristiwa. Sayyidina Umar ni berkasar bergerak, tapi dia dengan isteri dia pandai. Dia biarkan dia beri peluang. Dia melepaskan beri angin apa dia. Ini di antara Sayyidina Umar, manusia yang pandai meletakkan sesuatu pada tempat. Maknanya dia garang ada tempat, ada mesin dia tak garang. Kalau ikutnya orang lain pancur di Sayyidina Umar ya. Pernah seorang yang berhukum dengan Nabi. Nabi meletakkan masalah bini. Orang ni tak terima, datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga berhukum dengan apa yang Nabi SAW. Orang ni tak puas hati ke? Pergi jumpa Sayyidina Umar, lalu dia ceritalah, aku dah tanya Nabi gini, tanya Umar gini juga, sekarang kami nak tanya Abu Bakar gini, sekarang kami nak tanya kamu wahai Umar, bagaimana keputusan kamu? Umar kata, tunggu sekejap. Dia pergi ke dapur ambil pedang, selalu bila tak terima keputusan Nabi, tak terima keputusan Abu Bakar, maknanya pedang ada banyak. Ini Sayyidina Umar, manusia yang begitu keras. Baik, seterusnya hadis Jabir bin Samurah berkata, Jalastu Nabiya sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marrah, fa kana ashabuhu yatanashaduna syai' wa yatadhakaruna asya' min amr al-jahiliyah wa huwa sakitun fa rubbama tabassama ma'ahum. Kata Jabir bin Samurah, aku duduk bersama Rasulullah lebih daripada 100 kali. Ini nak ceritakan banyak. Orang Arab ni kalau sebut banyak, 100 kali, 1000 kali itu. Bukan di atas dasar 3 betul dah. Di mana kita menilai orang. Berapa persen baru ni? Ada 300,000. Berapa perhimpunan 66 tahun? Ada 100,000 juga. Jadi maknanya dia ke? Maka lihat kepada banyaknya, lebih kurang lah. Jadi kata Jabir bin Samurah, aku ni banyak kali nak duduk dengan Nabi. Dia kata lebih daripada 100 kali. Fakana ashabuhu yatanashadun, para sahabat saling melantunkan syair dan berbicara mengenai kehidupan zaman jahiliyah. Rasulullah hanya diam dan sekali-sekali tersenyum bersama mereka. Maknanya Nabi boleh duduk di mana-mana keadaan sahaja. Orang cerita bab syair, Nabi duduk. Orang cerita bab apa, maknanya Nabi duduk dengar sahaja. Walaupun Nabi bukan penyair, Nabi tak cerita bab apa syair dah. Nabi dengar sahaja dan kadang-kadang Nabi tersenyum, menunjukkan bahawa boleh duduk di mana-mana sahaja seorang pendakwah itu. Di padang bola orang cerita bab bola, kita dengar lah kalau tak tahu. Masuk sahaja orang cerita bab getah, cerita bab sawit, duduk je lah. Kalau tak tahu dengar. Seperti mana yang disebut oleh pakar-pakar motivasi di kisah bagaimana seorang tu dia pakar dalam bidang racun tikus. Pergi ke majlis, dia reti racun tikus je. Jadi kalau orang cerita bab ekonomi, dia tak boleh masuk. Cerita bab tu tak boleh masuk. Akhir duduk lah seorang. Kenapa? Dia mahir bab racun tikus saja. Dengan sebab itu, kena ada juga maklumat-maklumat yang boleh masuk. Baik. Kemudian Abu Hurairah berkata, Ash'aru kalimatin takallamat bihal Arab kalimatul labi ala kullu syai'in ma khalallah batila. Syair yang paling benar pernah diucapkan adalah syair labi. Ingatlah setiap sesuatu selain Allah pasti binasa. Kemudian hadis
Selanjutnya Abdul Malik Asy-Syarif berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ansyatuhu mi'ata qafiyah min qawli Umayyah bin Abi Salam. At-Thaqafi kullama ansyatuhu baitan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam hi hatta ansyatuhu mi'ata ya'ni baitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana la yuslima." Aku pernah duduk di belakang Rasulullah semasa menunggang hewan, maknanya membonceng Nabi. Membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membacakan kepada beliau sebanyak 100 syair gubahan Umayyah bin Abi Salam At-Thaqafi. At-Thaqafi ini kuat Taif. Setiap kali aku habis membaca satu bait syair, Rasulullah berkata, bacalah lagi. Sehinggalah aku bacakan 100 bait syair untuk beliau. Kemudian Rasulullah berkata, Umayyah hampir masuk Islam. Dengan sebab syair dia tadi, seolah-olah dia Islam lah. Syair-syairnya banyak yang meletakkan kebaikan-kebaikan di dalam lafaz-lafaz syairnya, baik-baik syairnya. Iaitu Nabi SAW menyatakan dia ni hampir-hampir Islam dari segi syairnya. Dia suka India. Yang bila di Mesir sebut Alhamdulillah, kita tak sebut. Di India dia tak Islam. Dia kalau bercakap wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dia reti. Jadi hampir-hampir Islam lagi. Macam di Al-Quran dia kata kerajaan yang dia buat di Pulau Pinang nak mengikuti cara Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cara pemerintahannya cara pemimpin miskin rakyat kaya. Ini cara dia. Sebab itu Lim Wan kata ni kelisa kenari, kata dia kenari ya. Tak ada kata-kata mewah, tak ada. Kata mewah tu kerajaan dia, rakyat kerajaan dia. Tapi dia tidak mewah. Dia atas dasar tu. Maka cakap-cakap dia, cara-cara dia cakap tu seolah-olah ada gaya. Dia ni sebagai orang Islam. Seperti mana pemimpin-pemimpin daripada Perak, orang Cina datang menziarahi Tunku Ni Aziz masuk dalam surah. Jadi dulu orang bahas apakah boleh orang kafir masuk dalam surah. Jadi Islam meletakkan bahawa Al-Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis apa? Najis akidah, bukan najis tubuh badan. Kemudian di atas dasar dia kalau mandi junub, mandi wajib, dia tak mandi. Dia mandi tak mandi, tapi dia tak tahu iaitu niat nak mandi je. Tapi boleh ke dia masuk? Tak jadi masalah. Kalau dia mandi, dia bersih diri. Itu di antara yang Allah bahas berkenaan dengan masjid. Sebab itulah hari ini kita lihat masjid-masjid sebahagiannya menjadi sebuah museum. Kalau pergi Putrajaya tu tengok 2-3 bah datang Korea je. Semua pakai pakaian perempuan pendek je. Dia nak masuk ke masjid ni kena pakai jubah. Sebelum nak sampai ke tempat jubah tu dia dah masuk dalam masjid dah tu. Dengan pakaian yang menendahkan orang. Jadi fatwa mufti dia mengizinkan, maknanya boleh masuk tetapi dalam keadaan pakaian disopan. Jadi maknanya dia pakai jubah yang disediakan. Tapi nak sampai ke tempat jubah tu mazhab pula lah. Sebetulnya malah je aku lah tak. Kita melihat dalam masjid. Baik. Jadi Nabi SAW mendengar apa yang dibaca oleh Abdul Malik bin Malik Asy-Syarif ni. Syair-syair daripada Umayyah bin Salam. Kemudian hadis yang terakhir daripada bab ini, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan bin Thabit minbaran fil masjid. Yaqumu alaihi qa'ima yufakhiru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal yunafi' an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yu'ayyid Hassan bi ruhil qudus ma yunafi' atau yufakhiru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah menyediakan sebuah tempat yang tinggi seperti mimbar untuk Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini penyair yang masyhur. Dia ada satu kitab Dewan Hassan bin Thabit yang menghimpunkan syair-syairnya. Dan Hassan bin Thabit ini ketika datangnya hadiah daripada Mesir, hadiah Raja Makawqif Mesir kepada Nabi, kaldai seekor, kemudian bagal seekor,
kemudian halia 1 buni, lepas tu duit adalah duit emas 2-3 uncang, dan bersama-sama itu ada beberapa wanita hamba. Jadi Nabi SAW ambil Maria Al-Qibtiyah jadi isteri dia, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian adik dia bernama Sirin. Sirin ini Hasan bin Sabit kata, ya Rasulullah, kahwin dengan aku, ambil, aku nak jadikan dia sebagai isteri aku. Maka diberi kepada Hasan bin Sabit ini Sirin. Sirin ini adik kepada Maria Al-Qibtiyah. Baik. Jadi Hasan bin Sabit, Nabi SAW letakkan dia di satu tempat yang seolah-olah macam mimbar di Madinah. Di atas tempat itu dia berdiri melakukan kehebatan dan mempertahankan Rasulullah. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah memberi kekuatan melalui Roh Kudus. Roh Kudus ni Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam semasa beliau melakukan kehebatan atau mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Roh Kudus ini dinamakan kepada Jibril alaihissalam? Seperti mana firman Allah, tanazzalul malaikatu wa ruh, ruh itu Jibril, wa ayyadahu bi ruh, ruh itu yang sentiasa bersama dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Jibril alaihissalam, malaikat. Bukanlah Roh Kudus ini Roh Allah, seperti mana yang diterjemahkan oleh puak-puak Kristian yang menganggap bahawa ada roh ketuhanan di dalam badan jasad Nabi Isa alaihissalam, sehingga kamu yang menyatakan Nabi Isa juga Tuhan. Dan ada yang menyatakan bahawa dua dalam satu, dia Nabi Isa itu manusia, tapi satu lagi dia Tuhan, kerana ada Roh Kudus. Yang disilap Roh Kudus di sini adalah maknanya Jibril alaihissalam. Jadi ini di antara beberapa riwayat berkenaan dengan syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa majaa fi sifati kalami Rasulullah, syair bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendengar syair. Nabi juga apabila dia mengulangkan syair seseorang, maka dia akan jadikan yang depan ke belakang, yang belakang ke depan dia akan tukar begitu, supaya Nabi tidak disebut sebagai penyair. Ini di antara dasar untuk memelihara diri Rasulullah sebagai Nabi yang Allah tak turunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Sebab itu Nabi bukan syair. Orang yang mendengar Al-Quran pun akan kata ini bukan syair. Bagi mereka di antaranya seorang ahli syair daripada Yaman datang ke Mekah. Lalu sampai saja di Mekah temu dengan Abu Lahab Abu Jahal. Abu Lahab Abu Jahal ni beri kapas ini. Dia kata, sumbat telinga ni, jangan dengar perkataan Muhammad. Dia syair, dia seorang ahli syair yang cukup memukau. Oleh kerana dia seorang ahli syair, dia walau sumbat telinga, tapi Allah Ta'ala nak dengarkan juga. Satu hari dia jalan, dalam keadaan telinganya bersumbat, Allah Ta'ala masukkan juga pendengarannya berkenaan dengan Al-Quran. Lalu dia kata, ini bukan Quran, yang ini bukan syair, aku ni pakar syair. Jadi aku yang dia baca ni bukan syair. Akhirnya dia memeluk Islam kerana tertarik dengan lafaz-lafaz nazam Al-Quran yang begitu indah. Jadi itu di antara yang dapat kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW. Dan juga Nabi tidak menghalang untuk bersyair, bernasyid, selagi mana lafaz-lafaz dan juga syair-syair itu memuji Allah, mempertahankan Rasul. Itu di antara yang Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah